Tuan-tuan ingat MP Bersatu Iskandar Zulkarnain itu yang menyatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengharapkan supaya ada peruntukan untuk beliau. Ingat tuan-tuan Okay. Now, apa yang berlaku, interestingly enough, ialah beliau sudah tidak hadir parlimen, ikut maklumat yang saya dapat, dah kira-kira 2 minggu. Kita pelik. Sebab baru-baru ini, Bersatu mengatakan bahawa tindakan akan diambil terhadap MP Kuala Kangsar ini kerana tindakan menyokong Perdana Menteri Malaysia, PMX. Itu satu, dia kata tindakan diambil. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku. Kita baca. MP Bersatu tak hadir sidang parlimen lepas umum sokong Anwar. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid tidak menghadiri sidang parlimen sejak mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri. Menurut rekod Hansard semalam 24 Oktober, Iskandar hanya muncul di Dewan Rakyat beberapa hari sebelum membuat pengumuman, iaitu 9, 10 dan 11 Oktober. Bagaimanapun dia tidak hadir sidang Dewan ketika mengumumkan sokongan kepada Anwar pada 12 Oktober. Iskandar juga tidak hadir ke Dewan ketika Anwar membentangkan belanjawan pada 13 Oktober serta tidak menghadiri 7 persidangan Dewan Rakyat berikutnya. Parlimen bersidang dari Isnin hingga Khamis kecuali hari tertentu seperti ketika pembentangan belanjawan. Antara 12 Oktober hingga 24 Oktober, dia hanya memaklumkan sebanyak 2 kali di bawah peraturan mesyuarat di Perbesatu mengenai tidak hadirannya, iaitu pada 19 dan 24 Oktober. Pelbagai usaha dilakukan Malaysia kini untuk menghubungi Iskandar tetapi tidak membuahkan hasil. Iskandar sebelum ini menjadikan isu kos sara hidup di kawasannya untuk menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa mahu menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan bantuan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Ahli Parlimen Bersatu itu bagaimanapun menegaskan dia masih kekal sebagai pembangkang. Pada 13 Oktober, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa Iskandar diugut oleh pihak berkuasa yang dipaksa menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Hamzah mendakwa Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu membuat keputusan setelah dia dibawa ke sebuah hotel di Damansara di mana dia bertemu dengan pegawai kanan SPRM. SPRM menafikan dakwaan tersebut. Susulan itu, Anwar menegur Hamzah dan memberitahu Setiausaha Agung PN itu untuk mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa supaya mereka boleh menjalankan siasatan. Semalam, Ketua Polis Negara Raziuddin Hussein berkata tiada laporan diterima berhubung dakwaan ugutan terhadap Iskandar. Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio pula mencadangkan Iskandar dipanggil ke Parlimen untuk menjelaskan mengenai kedudukannya serta menjawab dakwaan yang dibuat oleh Hamzah. Now, saya terfikir, saya rasa ada beberapa perkara sebenarnya yang mungkin berlaku dalam situasi ini. Perkara pertama yang mungkin berlaku adalah kerana mungkin ada ugutan daripada pihak Bersatu. Pihak Bersatu mungkin ada membuat ugutan kepada kepada Iskandar. Iskandar Zulkarnain berkenaan dengan sokongan tersebut. Supaya dia tarik balik sokongan tersebut, jadi beliau ada berbelah lagi. Ini spekulasi saja. Saya buat spekulasi dahulu. Berkemungkinan juga yang kedua disebabkan oleh saranan Gobind Singh Dio bahawa beliau dihadapkan ke mencadang Israel parlimen untuk menjelaskan kedudukannya. Dia dipanggil ke parlimen untuk menjelaskan adakah benar beliau diugut. Adakah benar beliau diugut? Nyatakan di dalam parlimen. Now, kesan kepada itu, tiba-tiba Hamzah berkata, saya sebenarnya tidak diugut. Agak-agak apa jadi, tuan-tuan? Apa jadi dengan Hamzah Zainuddin punya kenyataan bahawa beliau telah diugut? Jadi, ia adalah membawa kepada satu konotasi sangkaan buruk kepada SPRM. Negative connotation kepada Hamzah Zainuddin, kepada Perikatan Nasional, dan juga berkemungkinan sesuatu boleh diambil tindakan terhadap Hamzah Zainuddin. So, dia dalam dilema sekarang ini. Mungkin pada masa dia nak keluarkan nyataan itu, dia macam panik. Alamak, kita tak boleh nak pecat. Kita lawan balik kat Perak, mati kita kat Kuala Kangsar. Tapi dalam masa yang sama, dia dah buat sokongan. Kita tak boleh biarkan dia buat sokongan. Tapi dalam masa sama, apa nak kena buat? Dia keluar kenyataan. Oh, dia telah diugut. Sedangkan Iskandar Zulkarnain sendiri tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau telah diugut. Terdapat dakwaan bahawa ada wang yang bertukar tangan dan sebagainya. Tidak ada daripada Iskandar. That is why wartawan cuba nak menghubungi Iskandar Zulkarnain tetapi tidak ada respon. Jadi betul lah. Kalau betul, bawa ke parlimen, kita tanya. Di atas orang kata apa, janji dan sumpah setia untuk berkata benar, nyatakan apakah ada dakwaan tersebut itu benar, bahawa terdapat ugutan, bahawa terdapat sogokan. Balik kepada cerita, kenapa Hamzah tiba-tiba mengeluarkan idea sogokan dan ugutan, tuan-tuan?
Benda itu berlaku, tidak lain tidak bukan. Kita tengok zaman Perikatan Nasional sendiri, perkara itu berlaku. Kan saya kata, ramai di kalangan ahli-ahli parlimen, Pakatan Harapan terutama Parti Keadilan, menyatakan mereka di-approach, didatangi dan dihubungi oleh orang tengah, menawarkan jutaan ringgit. Malah ada di antara mereka yang diugut, kalau sekiranya kamu tidak menyokong, maka dakwaan akan dikenakan kepada kamu. Kalau tuan-tuan ingat, Xavier dahulu, pegawai Xavier, kan? Pegawai khas Xavier ditangkap polis melibatkan dana 1.2 juta. Tuan-tuan ingat pegawai khas bekas menteri Xavier ditahan melibatkan 1.2 juta. Now, selepas kejadian itu, kan, yang ini berlaku Februari 16 Februari 2021. Februari 2021. Okey. Pegawai itu yang ditangkap itu berlaku pada Februari 2021. Okey, ingat tarikh ni Februari 2021. Baik. Now, 12 Mac 2021, 12 Mac 2021, Xavier umum keluar PKR sokong PN. Februari, ugutan tangkap dan sebagainya 1.2 juta, pegawai dia. Tapi ada dakwaan mengatakan berkemungkinan akan terpalit sekali dia sendiri. Mac 2021, saya sokong Perikatan Nasional. Xavier ni tuan-tuan. Walaupun saya dalam keadilan, dia orang PKR sama dengan saya. Walaupun kami dulu berlainan camp dan saya lawan Xavier. Saya antara orang yang lawan Xavier dalam parti saya sendiri. Dia lompat. Orang lama ni. So, cerita yang sama dia nak gunakan untuk Iskandar Zulkarnain. Tapi malangnya tak berjaya. Saya nak cerita tuan-tuan. Peruntukan ahli parlimen lebih kurang 3.4 juta, lebih kurang macam tu. Okay. 2 juta sebenarnya ahli parlimen dapat untuk pembangunan di tempat dia. Semua pembangkang kerajaan dapat. Yang tak dapat 1.4 juta tu, yang ahli PAS kata nak bagi orang mati, nak bagi orang sakit, yang tu dia tak ada. Nak bayar office, yang tu dia tak ada. Yang tu memang tak dibagi. Tetapi 2 juta untuk pembangunan rakyat dibagi. 1.4 juta tu untuk diri dia. Bukan dia nak masuk poket dia, bukan saya nak cerita macam tu. Itu untuk dia nak gunakan, bayar-bayar budak-budak dia, untuk buat gerak kerja, kempen dan sebagainya. Itulah duit dia gunakan. Yang tu yang diorang kecoh tu. Sedangkan 2 juta memang diberi. Kan? 2 juta memang diberi. So, kalau kita tengok tadi tuan-tuan fikir sendiri. Daripada mana datang idea Hamzah Zainuddin tentang ugutan, tentang orang kata apa, duit, daripada mana? Kalau bukan dari pengalaman dia sendiri. Kan? Saya bercakap dengan 2 orang ahli parlimen sendiri berkenaan dengan perkara ini, di mana mereka mendakwa, ya. Saya dihubungi orang PKR, ahli parlimen PKR, dua-duanya dah tak jadi ahli parlimen lagi lah. Dan kami telah ditawarkan jutaan ringgit untuk kami melompat. Tapi kami tak terima lah. Oh, by the way, kepada Kak Natrah lah, bekas ahli parlimen Sekijang, saya doakan, kita doakan juga tuan-tuan, beliau diberi kesembuhan kerana diberi ujian kata kesihatan. Kita doakan insya-Allah semoga diberi kesembuhan. Juga kepada YB Rafizi lah, kan, juga diberi kepada YB Rafizi. Baik, habis kat situ kan.